Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi dalam program kita untuk bagaimana kita nak menyediakan diri kita menghadapi fasa-fasa akhir zaman. So sebelum ni saya dah cerita tentang fasa-fasa umat Islam daripada zaman Rasulullah hinggalah kepada zaman New World Order. Dan dalam New World Order ni kita akan masuk ke fasa hentaman dukhan. Kalau mengikut hadis daripada Ibnu Abbas, itu adalah tanda besar kiamat yang pertama, yang kemudian kita akan masuk kepada fasa kemarau selama 3 tahun, dilanjutkan di zaman Dajjal itu setahun lagi, 4 tahun, kemudian ada sedikit kekacauan lah lepas itu Ya'juj Ma'juj. Jadi bagaimana kita nak menyediakan diri, menyediakan makanan, minuman, persediaan iman, untuk kita dapat harung semua itu hingga sampai kepada zaman Imam Mahdi dapat menegakkan kekhalifahan. Jadi sebelum kita masuk kepada pasal itu, saya nak kongsikan sedikit tentang bagaimana manusia ini diciptakan supaya kita faham penciptaan manusia itu dan supaya kita faham diri kita ini macam mana. Allah menerangkan di dalam surah Sad ayat 71 dan 72. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi kita tengok ayat tu ada disambung ayat lagi selepas itu. Jadi perkara yang kita nak tengok pada ayat yang 71 itu basyaram. So Allah sebut manusia ini sebagai basyar, basyaran min tin. Jadi basyar ini daripada tin, tanah. So inilah manusia Ini adalah sisi zahir manusia. So kita kena faham, Allah dah sebut sisi zahir manusia itu adalah daripada tanah yang disebut sebagai basyara. So kita kena tengok sisi basyariah manusia. Dan ayat ke-72 Allah sambungkan faiza sawaituhu, telah disempurnakan. Maka ketika telah Allah sempurnakan. Jadi manusia ni adalah penciptaan basyar ni yang sempurna. Kemudian Allah tiupkan wa nafakhtu. Nafakhtu. Nafakhtu ni bermaksud ditiupkan. Fihi min ruhi. Min ruhi maksudnya ditiupkan daripada roh Allah sendiri. Jadi kalau kita kata ditiupkan tu macam kalau saya tunjuk gelas ini, kalau ditiupkan dihembuskan. Jadi di dalam inilah adanya yang disebut sebagai min ruhi. Jadi kita kena faham di dalam ini adalah ruhi, ruh Allah dan bukannya zat Allah. Jadi di dalam diri manusia itu tak ada, jangan kita nak klaim ada zat Allah, yang ada adalah hembusan Allah. Yang Allah kata min ruhi. Jadi kita kena faham bahawa penciptaan manusia itu ada dua. So ini adalah sisi zahirnya daripada tanah basyar, yang ini adalah sisi roh. Inilah roh, sisi batin manusia. So manusia ni ada sisi basyariah dia yang kita nampak ni, basyar dia. Basyariah dia dan juga sisi ruhiyah dia. Yang kita berada di dalam ni dan kita tak nampak. So manusia yang pertama, basyar yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam. Seperti yang disebut di dalam Quran, basyariah manusia yang pertama itu adalah tubuh badan manusia yang pertama itu adalah Adam. Tetapi roh manusia yang pertama itu adalah Muhammad Rasulullah SAW.
yang kita sebut Nur Muhammad itu, hembusan yang pertama itulah yang kita sebut dengan nama Ahmad. Itu sebab kalau kita buka dalam penceritaan daripada nabi-nabi yang sebelumnya, mereka menyebut namanya akan datang nanti disebut sebagai namanya Ahmad. Jadi dalam kitab-kitab agama lain juga ya, kalau kita baca nama yang disebut itu adalah Ahmad. Ahmad ini adalah nama roh. Sedangkan Muhammad itu nama basyariahnya ya. Jadi apa yang saya nak bawa adalah bagaimana kita nak faham bahawa diri kita ini adalah wujud entiti basyariahnya. So macam saya, nama saya Idris, dan di dalam kita ni adalah entiti rohani kita. So bagaimana kita nak mendepani zaman Dajjal ini, kita nak sampai kepada fasa-fasa kemarau ya. Saya dah cerita sebelum ni bagaimana hentaman dukhan itu, meteor itu menyebabkan berlaku kabut selama 40 hari 40 malam. Selepas itu kita masuk kepada fasa kemarau 3 tahun. Tahun pertama masih ada hujan, tahun kedua masih ada hujan sikit, tahun ketiga dah tak ada hujan sepenuhnya. Kemudian tahun keempat ketika Dajjal dah keluar tak ada hujan sepenuhnya. Bagaimana kita nak hidup? Ada hadis daripada Rasulullah bahawa di zaman itu umat Islam boleh bertahan hidup dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Isunya di manakah zikir kita adalah, adakah kita zikir pada tubuh bashar? Ya? Pada tubuh bashar kita ni yang kita zikirkan, atau sebenarnya pada roh kita? Jadi di sinilah isunya. Sebab basyariah kita perlu kepada makanan dan minum yang fizikal yang kita makan selama hari ini. Sedangkan zikir tadi adalah makanan roh. Ya, zikir adalah makanan roh. Kalau kita masih tidak mampu nak bawa zikir kita, solat kita, bacaan Quran kita kepada zikir roh, jadi kita hanya solat pada fizikal lah. Ya. Kita hanya zikir pada fizikal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedangkan roh kita pergi ke mana-mana. Jadi di situlah isunya. Adakah kita tubuh bashar yang perlu makan makanan dan minuman ni akan berasa kenyang dengan zikir. Sedangkan yang zikir itu adalah mulut bashar. Mulut basyariah kita. Sedangkan roh kita tu masih kita tak dapat nak tarik, nak bawa dia berzikir. Inilah yang kita kata solat yang tidak khusyuk contohnya. Khusyuk ni adalah isu bahawa tubuh kita solat, badan kita solat, sedangkan roh kita tidak terbawa solat bersama. Jadi ini adalah entiti yang kita kena faham dalam diri kita, bahawa kita ni ada dua ciri. Ya, ada sudut basyariahnya, ada sudut rohaniahnya. Jadi macam mana kita nak kenyang dengan zikir sedangkan kita masih tak tahu nak bawa zikir ruhiyah kita. Yang kita zikir hanyalah zikir basyariah mulut kita. Macam kita solat tu basyariah saja, kita tak mampu lagi nak bawa roh kita solat. Contoh mudahlah, ada ayat Quran yang kata orang Islam ini, orang beriman ini kalau disebut Allah bergetar hatinya. Sekarang cubalah sebut nama Allah, nama-nama Allah yang mana pun, adakah bergetar hati? Samalah juga dengan Nabi kata dengan zikir itu boleh kenyang. Adakah akan kenyang sedangkan kita masih tak faham dan tak tahu macam mana nak bawa roh kita sama berzikir. Jadi saya sekadar kongsikan pengetahuan tentang sisi basyariah kita dan sisi rohaniah kita. So bagaimana kita nak dapatkan zikir yang basyar pun zikir, yang basyar pun solat, macam mana roh kita juga nak solat, roh juga nak berzikir. Yang tu tuan-tuan kenalah jumpa dengan guru-guru yang arif di bidang ni, supaya apabila sampai zaman itu nanti kita dah tahu, dah ada ilmu macam mana kita nak menempuh fasa-fasa zaman Imam Mahdi, fasa-fasa zaman kemarau menjelangnya Dajjal itu.
Jadi kalau kita tak ada ilmu itu sampai masa sana, sampai masa itu kita zikir pun tak rasa kenyang lah. Sebab kita hanya zikir basyariah. Kita belum faham macam mana nak zikir ruhaniah. Sama juga ya, saya padam ni sedikit, saya kongsikan ya. Kita dah faham ni ya, sisi dua manusia ni ya. So kalau kita dah faham dua sisi ni, nanti ya apabila kita dah kenal diri kita ni ada sisi basyariah dan kita kenal bahawa kita ada sisi rohaniah, apabila datangnya Imam Mahdi, kita diperintahkan untuk berbai'ah dengan Imam Mahdi dan berjuang bersamanya. Adakah kita pergi berjuang tu dengan basyarnya? Ya, dengan tubuh kita ataupun dengan rohnya? Ya. Maksud saya bukan nak pisah-pisahkan. Adakah kita ini sudah ada ilmu rohani, maka dengan basyariah kita, dengan akal fikiran kita, kita tahu Rasulullah perintah kita pergi kepada Imam Mahdi, bai'ah dengan beliau dan kita pergi berperang bersama-sama. Sedangkan kalau basyar ni saja yang pergi berperang dengan semangat, inilah yang akan lari nanti. Sebab 1/3 tentera Imam Mahdi akan lari sebab rohnya masih tidak dapat dibawa untuk tunduk, untuk bai'ah kepada Imam Mahdi. Jiwa itu, qalbu itu masih lagi qalbu. Kita hidup pada zaman ini dengan segala maksiat yang kita lakukan. Jadi sampai zaman itu kita pun pergilah kepada Imam Mahdi berbai'ah. Tapi sedangkan roh kita masih roh yang masih rohani kita, kalbu kita tu masih kalbu yang penuh maksiat. Yang mengikut, yang taat itu, yang ikut syariah itu baru basyarnya, sedangkan rohnya masih belum taat. Jadi inilah yang orang-orang yang akan lari dari medan peperangan di zaman Imam Mahdi, sebab rohnya tidak mengiring basyar. Jadi ilmu tentang macam mana nak bawa roh itu bersama-sama. Jadi saya bagi satu contoh yang mudah lah. Ada orang contohnya dia di zaman jahiliah dia, kemudian ada orang dakwah dia ke apa. Jadi ada kesedaran bagi dia untuk berhijrah kan. Daripada tak solat, dia pergi solat, dia sudah solat. Daripada tak berhijab, sudah berhijab. Daripada buat maksiat, dia tak buat maksiat. Tapi hijrah dia itu hanya hijrah basyar. Sebab orang hanya didik dia, orang hanya dakwah dia, orang hanya ajak dia, kesedaran dia itu hanya untuk hijrah basyar. Sedangkan roh dia masih penuh dengan mazmumah. Dia tidak pergi berjumpa kepada guru-guru, doktor-doktor roh ni. Macam mana untuk mendidik roh itu supaya dapat buang sifat-sifat mazmumah dia, wujub, riak, takbur, macam-macam lagi. Jadi yang dia hijrah adalah basyarnya, rohnya belum hijrah. Jadi kadang-kadang kita tengok orang hijrah, orang yang berhijrah ni, dia jadi lagi orang kata kasar dengan orang, kata-katanya lagi menyakitkan orang, kerana dia sudah bersolat. Kata-kata dia kepada orang yang tak bersolat itu sangat kadang-kadang menghiris hati, sebab yang hijrah hanyalah basyarnya, syariat dia. Sedangkan rohnya, yang ini yang dipanggil tasawufnya, masih belum berhijrah. Jadi samalah juga dengan zaman Imam Mahdi. Kalau basyar ni saja pergi menjadi tentera Imam Mahdi, sedangkan rohnya masih roh yang lama, zaman kita zaman jahiliah kita, ataupun kita tak buat dosa lah, tapi jiwa kita jiwa jahiliah lagi, penuh dengan mazmumah. Jadi mereka inilah yang akan lari. Sebab orang yang akan jadi tentera Imam Mahdi itu adalah orang yang basyarnya dan rohnya adalah bersatu. Barulah dia tak lari dari medan perang. Kalau mati, alhamdulillah. Kalau tak mati pun dia tak lari. Tapi yang ini yang terpisah, yang masih basyar saja yang ikut Imam Mahdi, sedangkan rohnya tak ikut Imam Mahdi, dia akan lari dari medan perang. Jadi
Saya kongsi sedikit untuk panas-panaskan tuan-tuan untuk kenal dengan mengetahui akan wujudnya dua sektor di dalam diri kita supaya tuan-tuan dah dapat faham benda ini. Carilah ilmunya, carilah ilmunya kepada guru-guru yang arif di bidang basyar, ini fiqahnya, dan bidang rohnya, tasawufnya, tariknya, macam mana jalannya untuk kita memperbaiki roh supaya roh dan jasad kita basyar ni sama-sama. Kalau solat basyar, solatlah roh. Kalau berjuang basyar bersama Imam Mahdi, berjuanglah roh bersama Imam Mahdi. Bukan saya nak bawa kepada ilmu batiniah, maksudnya solat dengan roh, sedangkan jasadnya tak. Saya maksudkan padukan. Kalau kita solat, basyarnya, jasadnya solat, rohnya pun solat. Kalau basyarnya zikir, roh pun zikir. Bukan maksudnya solat batin, yang ni tak payah, yang ni saja. Itu sudah masuk ilmu batiniah pula. Ya. Jadi saya mau bawa kepada memadukan, bagaimana kita nak padukan antara basyar dan roh tadi. Saya rasa itu saja perkongsian saya dalam bahagian 2 ini. Sekian, terima kasih.